Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sekali lagi kita ke udara bersama-sama saya Kalipasari Sapar. Pertama-tamanya kita panjatkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya sekali lagi kita bersama-sama ke udara. InsyaAllah saya dan bersama-sama kru anak-anak murid saya, iaitu khususnya Ratu Ulung Agung Utama Widodari, scanner kita, dan beberapa kru yang sama-sama menjayakan program pada malam ini. Selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, isteri-isteri baginda, para sahabat, para tabi'in, kepada mereka lah kebaikan hingga hari kemudian. Jadi bagaimana suara jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa saya akan membahagikan rancangan ini pada dua slot, iaitu slot yang pertama kita mendiagnosis, mengenal pasti punca penyakit tuan-tuan dan puan-puan, dan seterusnya insya-Allah dengan rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala saya akan meruqyah jarak jauh begitu semampu saya dan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan saya semoga Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini membuka pintu-pintu sifatnya kepada tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Dan sebelum itu eloklah kita untuk membantu dalam menjayakan program ini, rawatan jarak jauh saya ini. Mohon tuan-tuan dan puan-puan perbanyakkan selawat atas baginda Nabi Muhammad SAW, kerana itu adalah tuntutan agama kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menghubungi satu saudara kita dari Singapura yang memohon bantuan daripada saya. Waalaikumsalam. Ya puan Saya. Boleh saya tahu nama puan Nama saya Nur Suraini binti Ahmad. Nur Suryani binti Ahmad puan? Suraini. Okey. Jelas suara saya puan? Suryani binti Ahmad Saya. Suraini. Okey, boleh jarakkan jelas. Bukan, jarakkan handphone satu lagi puan. Kerana mengganggu audio. Oh, maaf. Okey. Umur puan Umur saya 47. 47 Tinggal di Singapura Saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini satu penghormatan bagi pihak kami lah. Saya ucapkan terima kasih kepada puan. Saya pun alhamdulillah berbesar hati. Maaf, saya tak dengar. Begini puan, boleh dengar? Saya. Boleh dengar Ya, saya boleh. Okey. Ini sebenarnya pihak kami berbesar hati kerana puan bersama-sama dalam rancangan ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan program ini dapat mengeratkan dua negara, Singapura dan juga Malaysia, insya-Allah. Jadi sementara jasad puan didiagnosis, boleh puan membaca surah Al-Fatihah sekali? Boleh. Baca puan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh puan selawat 3 kali? InsyaAllah. Boleh selawat sekarang puan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya puan, begini puan ini ialah apa ni keputusan diagnosis bagi jasad puan lah. Ini untuk ini untuk keputusan ini keputusan diagnosis begini. Yang pertama, sukma 3 dan 4 puan telah dikeluarkan oleh bomo. Ini maksudnya ada campur tangan sihir lah puan. Ya, ada campur tangan sihir. Bomo sukma 3 dan 4. Jadi sebelum saya meneruskan program ini, boleh izinkan saya menarik sukma bomo ke sini, boleh puan? Boleh. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum azabasyair. Ni tuan-tuan, kepenatan saya tuan-tuan, iaitu minta maaf kalau tersasul. Bomo yang mengganggu Puan Nur Suryani, mohon hadir ke studio saya sekarang. Bagaimana Ratu? Bomo hadir. Okey, bagaimana keadaan Bomo? Keadaan Bomo biasa saja. Lelaki perempuan? Lelaki agresif dia dalam 60%, kedua-dua sukma dalam keadaan diikat, terutama di kawasan bahagian perut dan juga bahagian dada. Okey, puan ada masalah perut dan dada puan? Saya ada. Saya tak boleh ambil nafas dengan betul. Perut saya selalu sakit. Ini kerana disebabkan oleh bomo. Ini permainan bomo. Jadi saya tunjukkan sedikit tentang ni masalah bagaimana situasi puan ni boleh berlaku begitulah. Jadi gini. Ini sukma puan yang sepatutnya ada dalam jasad lah. Tetapi oleh sebab bomo tadi telah mengambilnya. Sukma berapa? 3, 4 kan Ratu? Betul. 3 dan 4 diikat. 3, 4 dikeluarkan dan diikat. Begitulah. Perut dan dada. Perut dan dada. Jadi bomo ni akan menjalankan ritual dia. Jadi bomo menjalankan ritual dia. Jadi sukma tadi akan terkesan begitulah. Kalau lihat, kalau di sini bomo tu, kalau contohlah, kalau bomo tu meletakkan di patung, contoh dimasukkan dalam patung, masukkan dalam patung, lalu patung itu diikat, maka jasad puan pun akan terasa. Jasad puan pun akan terasa. Jadi sekarang ni puan telah maksudnya menerima kesan ritual bomo tadi, di mana sukma puan telah dipegang dan diikat. Cuba puan ceritakan, berkongsi bagaimana masalah puan sebelum ini. Saya ni dulu pergi operasi kaki. Okey. Lepas tu dah balik, sakit perut, tak boleh ambil nafas di dada, dari ulu hati saya. Okey. Selalu sakit, tak boleh ambil nafas. Jadi pergi doktor, cek, doktor cakap tak ada apa-apa. Saya keluar masuk hospital, cek tak ada apa-apa. Jadi saya ni sakit perut saya daripada ulu hati sampai ke perut, sampai belas bawah. InsyaAllah puan. Tempat perut tu. Okey. Tak apa puan. InsyaAllah nanti saya akan bantu puan sekadar diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begini, InsyaAllah saya akan merawat puan menggunakan minyak rawatan saya ni, minyak Kalipa Sari Sapar. Puan boleh dapatkan minyak ni di Shopee. Boleh dapat ke dari Singapura puan? Boleh, insyaAllah. Type saja Kalipa Sari Sapar. Kalipa Sari Sapar di Shopee. InsyaAllah akan keluar iklan ataupun barang dagangan minyak saya ni. Jadi beginilah, izinkan saya mengadili bomo ni puan.
Okeylah Bomo, yang pertama, apa agamamu Bomo? Mengaku Islam. Islam. Okeylah. Benar-benar kau Islam Bomo? Dia angguk. Okey. Kau tinggal di mana? Singapura atau di luar Singapura? Seberang. Seberang. Maksudnya kau tinggal di Singapura? Seberang. Seberang. Di mana? Boleh beritahu kami? Sulawesi. Oh, Sulawesi. Okeylah, tak kira lah. Mungkin kau asal dari sana. Sekarang aku mau dengan secara hormat kau putuskan tali yang kau buat di sukma tersebut. Sukma mangsa ini. Puan ini. Bagaimana Ratu? Dia buat? Dia ada buat di bahagian sukma lah, terutama di kawasan dada. Okey. Dan juga di kawasan bahagian lambung, Okey. hati dan juga kawasan bahagian perut. Okey. Sudah diputuskan? Bawah Keseluruhan? perut, bukan perut, bawah perut. Bawah perut. Alhamdulillah sudah diputuskan. Sekarang ni Puan ada rasa apa-apa ke Puan? Maksud saya gangguan? Tak ada gangguan. Maksud saya kalau perut, masalah perut Oh, sekarang dah tak rasa sakit sangat. sekarang ni. Okey, bagaimana yang ada rasa-rasa sakit Puan? Ulu hati saya Ulu hati sekarang pedih macam masih ketat kat boleh Okey. ambil nafas. Bomo, kamu bersihkan bahagian sukma bahagian sukma Puan ini di bahagian dada sekarang, kerana jasad mengadu masih ketat. Dia rasa bahagian dadanya. Bagaimana Ada Ratu? dibersihkan. Okey, sekarang saya mau kamu pergi ke Singapura, ke tempat jasad ini dan bersihkan jasadnya sekarang. Jadi Ratu, Kalau Bomo dia hadir di 1, 2, 3 macam tempat yang bertingkat-tingkat, seolah macam rumah flat, apartmen. apartmen. Puan tinggal di apartmen ke? Rumah flat. Rumah flat, ya. Okey. Sekarang Bomo tu datang ke tempat Puan untuk membersihkan jasad Puan. Di bahagian dalam tu dia masuk, terutama puan tu berdiri di sebelah tingkap, di luarnya ada koridor begitulah. Okey. Okey Puan, sudah dibersihkan dah tu? Masih lagi dibersihkan, terutama di kawasan bahagian bawah perut dan di bahagian ulu hatinya. Okey. Dia macam ni. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, di bahagian mana? Di bahagian ulu Itulah hati. yang tadi tu tanda-tanda yang Di bahagian, seolah-olah di bahagian diikat macam ni, nampak ke? Ni dia. Maksudnya di bahagian ikat tu benang atau gunakan apa tu? dia lebih kepada tali gaib berwarna merah. Merah lah. Maksudnya kalau dunia je tu benang merah lah. Itu yang Puan ni Saya rasa. tak nampak gambar dia. Tak apa Puan. Saya bersiaran, ada 2 siaran, iaitu TikTok dan Facebook Puan tak apa, nanti Puan boleh menonton siaran ulangan layari di Khalifah Sari Sabar. Ya, untuk puan-puan dan tuan-tuan yang baru saja mengikuti rancangan ini, saya Khalifah Sari Sabar bersama-sama saudara kita Nur Suryani dari negara jiran kita Singapura. Sekarang ni dalam proses pembersihan jasad yang dilakukan oleh Bomo. Namun selepas proses pembersihan yang dilakukan oleh Bomo, maka saya akan melakukan ruqyah untuk membersihkan segala-galanya begitu. Saudara tu? Sudah dibersihkan, sekarang Bomo kembali di sini. Okey, Puan, bagaimana Puan? Cuba rasa bahagian dada. Alhamdulillah dah tak ada ketat lagi. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey. Sekarang ini insya-Allah saya akan membersihkan Puan Oleh itu boleh selawat Nabi 3 kali Puan. Boleh. Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Sedut nafas Puan, takbir Allahu Akbar, sedut nafas.
Allahu Akbar. Sedut. Allahu Akbar. Lagi. Allahu Akbar. Okey, cuba rasa puan bagaimana, ada rasa ringan? Ada. Alhamdulillah. Ya, ada. Alhamdulillah. Okey, cuma Tapi saya apa puan? sekarang saya nak tahu kenapa saya tak boleh buang air besar dengan lawas. Okey, sekarang perut puan tadi diikat oleh bomong Betul? Itu sebenarnya tadi sebelum ini. Sekarang saya telah memutuskan tali gaib tersebut dan merawatnya. InsyaAllah selepas ini mudah-mudahan puan sihat, begitu harapan kami. Namun sebelum itu saya beri saranan puan untuk membeli minyak saya ni. Minyak saya ni Kalipa Sari Sapar. Minyak ini ada di pasaran Shopee Kalipa Sari Sapar. Tuan-tuan dan puan-puan pun boleh juga membeli minyak ini untuk merawat diri sendiri. Mungkin di luar sana tuan-tuan ada masalah seperti Puan Nur Suryani ini dari Singapura ini, boleh gunakan minyak ini untuk buat rawatan sendiri ataupun rawatan kendiri, iaitu mandi dengan minyak ini, masukkan dalam besin atau tempat ke baldi dan sebagainya. Dalam 7 titik begitu puan mandilah. Di Shopee pun ada arahan begitu. Okey puan, saya cek rumah puan boleh? Mana tahu ada. Okey Ratu, boleh masuk ke rumah puan? Kalau selain daripada gambaran yang rumah flat tadi tu, ada satu gambaran lagi yang ni rumah simen sebuah, tapi dalam keadaan macam seolah-olah berada di kawasan perkampungan. Ini puan, rumah puan dulu ke rumah orang tua dulu yang tinggal di perkampungan puan? Perkampungan saya dulu-dululah. Ya, itu adalah ada juga kesan saka warisan jugalah. Kesan saka warisan juga. Itu kampung puan Di mana tu puan kampung mana? Ingat lagi puan? Bukit Permai. Bukit Permai lah. Itu mungkin masa puan dibesarkan di sana begitulah dilahirkan di sana. Oh, dilahirkan di sana. Okeylah, saya bersihkan saja. Dan rumah puan yang apartmen ni Ratu? Yang itu kotoran daripada puan tadilah. Sudah dibersihkan? Sudah dibersihkan. Bilik-bilik di rumah puan ini? Semua dibersihkan. Tadi kotoran tu lebih banyak di bahagian ruang tamu. 40% orang merah mengelilingi. Sudah dibersihkan? Sudah. Jadi puan nanti pun boleh gini puan-puan. Puan, setelah puan mendapatkan minyak Kalipa Sari Sapar ni, puan boleh masukkan buka penutup. Keluarkan penutup botol ni yang berbola ini dan masukkan dalam spray dalam spray ni dalam 7 titis, dan puan boleh spray sekeliling rumah sekeliling dalam rumah, kecuali dalam tandas yang ada mangkuk tandas. Dalam tandas tak boleh lah sebab ini ayat ruqyah. Yang kedua, puan boleh dengar kedua puan, ini boleh pagar rumah. Ini baru saja saya buat rumah petang tadi ni. Ni rumah. Jadi pagar rumah ni puan caranya, iaitu ini cara pagar rumah yang cara untuk pagar rumah ini dibuat setelah membersihkan atau spray di dalam rumah. Dalam rumah ni puan spray, setelah dibersihkan, maka puan boleh ambil air dalam satu ni saya tunjuk cara lah, sebab ada permintaan follower kita cara yang benar lah. Jadi saya tunjukkan malam ni. Buka dan masukkan, kalau rumah kita buang sedikit air tu, sebab penuh sangat nanti akan keluar balik. Jadi buang sedikit kuantiti air, tuang satu minyak ni, minyak Kalipa Sari Sapar ni habis, dan goncang. Lepas goncang tutup balik. Kalau boleh ambil paku yang mungkin besar 2 inci ke begitu, tebuk di bahagian sini. Dan tuan boleh keliling rumah, pancutkan, maksud saya pancutkan keliling rumah. Begini saya akan tunjukkan cara benteng rumah begitu. Sekejap benteng rumah begini contoh sekejap puan Saya. okey Okey, ni tak nak keluar pula ni yang benteng rumah ni. Ni kenapa ni pula ni?
Okeylah, tak apa. Jadi tunggu sampai dia keluar. Jadi maksudnya puan benteng rumah di, maksudnya kalau boleh air tadi ni tuang di, kita masuk masuk sebelah kanan. Kalau sini kanan, ni pintu masuk sebelah kanan, mula dari penjuru sini, maka pancutkan keliling rumah, pusing sampai belakang, masuk dan bertemu balik di tempat di mana kita mula tadi pancut. Maksudnya dengan erti kata lain, lingkaran air pancut tadi mengelilingi rumah tadi, mengelilingi rumah. Satu kali pun boleh. Kalau tak nak, buatlah 3 kali pusingan. Gunakan minyak yang dibagi, dalamnya ada minyak saya ni lah. InsyaAllah boleh? Tak boleh? Okey. InsyaAllah dia akan minyak tadi yang telah dibacakan Asy-Syifa tadi akan melapisi dan melindungi rumah puan daripada gangguan iblis, terutamanya bomoh tadi. Okey bomoh, sekarang gini. Ya okey puan. Sekarang gini, sekarang bomoh di depan saya. Jadi puan nak buat apa yang saya boleh buat? Ini terpulang kepada puan. Saya nak tahu siapa yang menghantar dia. Yang mengantar dia mengantar puan lah. Ya puan. Puan. Saya. Gini, dalam konsep saya ni ibarat mekanik puan. Saya tahu kereta rosak, datang bengkel saya baiki keluar balik dengan bagus. Jadi siapa yang melanggar, siapa yang dilanggar, siapa yang salah, itu bidang di luar bidang kuasa saya lah puan. Maksudnya tunggu segmen lain lah. Ni segmen ni hanya lebih kepada ruqyah puan okey. Okey. Lagi satu. Ya puan. Lagi satu. Rumah saya flat. Saya tak boleh pusing keliling rumah. Kalau saya buat daripada hujung ke hujung, boleh tak? Ya. Maksudnya, ya puan, memanglah maksud saya puan, ya kan ini di dalam rumah kan. Jadi betul. Terima kasih puan. Ya. Saya terlupa puan, maafkan saya. Jadi puan hanya boleh membuat benteng rumah itu di dalam sajalah, dalam rumah ni saja. Dalam rumah spray saja, spray. Tapi di luar saya tak boleh buat. Tak payah. Maksud saya di mana? Biarlah masuk koridor pun buat. Rumah puan ada koridor kan? Saya. Jadi spray saja. Maksud saya spraykan dengan minyak saya ini. Okey. Okey, sekejap puan Ini ada masalah teknikal. Okey, off dulu, nanti dudukkan balik. Okey puan. Okey. Cuba rasa badan dada bagaimana puan? Ada rasa lega sekarang? Saya. Alhamdulillah rabbil alamin. Okey, gini, alhamdulillah, meskipun saya telah merawat puan, namun puan perlu juga mendapatkan rawatan susulan, ataupun rawatan susulan itu menggunakan minyak saya ni lah. Faham maksud saya kan? Kalipah Sari Sapar ni maksudnya dijadikan amaran rutin pagi petang puan buat pemandian dia faham kan? Dan juga spray kawasan rumah begitulah. Okey, jadi saya alhamdulillah saya bagi sebagai bonus, saya bagi puan, ingin tahu keturunan puan, DNA puan? Saya. Boleh. Ayah Ratu, bagaimana Sukma yang pertama? Kalau yang diberitahu oleh Sukma berbangsa Melayu. Melayu yang pertama. Okey, yang kedua? Melayu. Ketiga? Kedua, Melayu. Pertama Melayu, kedua Melayu, ketiga Melayu. Keempat, dia beritahu bahawa dia berbangsa Cina. Kelima? Cina. Keenam? Melayu. Oh, jadi puan ni mungkin ada darah Cina dulunya. Nenek ke atuk ke? Pasti. Ya, mungkin sebab ini DNA puan, DNA kita ni jurai keturunan. Mungkin puan kalau tengok dari segi jasadnya, mungkin puan ada macam mata sepet-sepet lah mungkin kot.
Saya tahu saya nenek saya orang Jawa, Okey. atuk saya orang Pakistan. Oh. Tidak puan, ini DNA. DNA. Saya. DNA ni lain puan. DNA ni lain puan Maksudnya Saya. ini itu kan kadang-kadang adik-beradik puan pun ada yang tak muka Pakistan kan? Betul? Ada yang muka Betul. ada muka Jawa. Maksudnya adik-beradik ada mungkin dalam 2-3 orang. Tapi ada satu ikut Pakistan, ada satu macam muka Jawa sebab sukma kita berbeza, DNA kita ni. Faham puan Okey. Faham. Okey, jadi terima kasih banyak kerana bersama-sama saya Khalifah Sari Sapar. Saya doakan puan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi penyembuhan sepenuhnya sesempurnanya kepada puan dan membuka syifa begitulah untuk itu jangan lupa selawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puan banyakkan selawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Jadi itu saja puan, terima kasih banyak. Cuba nanti boleh WhatsApp saya lah untuk feedback seterusnya puan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Di Waalaikumsalam. Facebook ada yang tanya berkaitan dengan minyak lah Khalifah. Okey. Dia cakap kalau badan kita ada kotoran, kita mandi pakai minyak tu, maksudnya dia sendiri pakai ataupun dia perlu berjumpa dengan Khalifah. Maksudnya menggunakan minyak Dia cakap kalau badan kita ada kotoran, kita mandi pakai itu minyak, bolehkah atau mau jumpa Khalifah? Dia cakap dia soal gitulah. Macam mana tu? Okey. Ulang balik Ratu. Ini saya sibuk dengan handphone yang masalah teknikal ni. Apa dia? Soalan daripada warna-warni dekat Okey. Facebook. TikTok ke Facebook? Facebook. Okey, Facebook. Kalau badan kita ada kotoran, Ha-ha. kita mandi pakai minyak, bolehkah atau mau jumpa Khalifah? Jumpa saya mesti okey, ginilah jumpa saya ni mesti disabarlah. Di Semenanjung setakat nak mandi nak jumpa saya. Ginilah saudari yang bertanya kan? Saudari Warna-warni. Warna-warni lah yang bertanya Gini, kotoran tu dari segi apa? Kita kena faham kotoran tu dari segi apa. Adakah contohnya badan dia kotor atau dia kalau perempuan dia baru datang haid, dia orang kata badan dia kotor kan istilahnya. Jadi kalau sekiranya badan kita kotor datang haid, maksudnya kita kalau untuk mandi wajib untuk mandi wajib dan sebagainya kan, ataupun kita dalam keadaan junub untuk mandi wajib dan sebagainya, tak sesuai untuk dengan gunakan minyak. Maksud saya mandi terlebih dahulu seperti yang disyariatkan, dah bersih dan sebagainya, baru mungkin dalam 1 jam baru mandi mandi yang mengikut mandi ruqyah begitulah. Sebab ini ada minyak, takut nanti maksudnya tidak suci, bukan tidak suci tapi tidak sesuai. Kerana syarat-syarat mandi wajib kita tahu ataupun mandi yang lain begitulah. Faham kan? InsyaAllah. Okey, ada lagi soalan? Ada di TikTok pula daripada Syarif Harun Hans. Okey, Syarif Harun Hans. Ya. Dia tanya, perempuan ada berapa sukma dan lelaki ada berapa? Terima kasih. Okey, saya terangkan. Harap-harap tak buat hal saya punya Korin Sukma Saka. Okey, sekejap. Ini saya sedang alhamdulillah. Begini untuk pengetahuan saudara yang bertanya lah. Ni untuk pengetahuan saudara yang bertanya. Ini untuk makluman saudara dan tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, manusia yang normal seharusnya di dalam jasadnya ada 7 sukma. Manusia itu merujuk sama ada lelaki ataupun perempuan lah. Mesti ada 7 sukma. Sekiranya jasad jantina lelaki, maka sukma pun lelaki. Kalau jasad jantina perempuan, maka sukma pun berbentuk perempuan, begitu. Dan sukma ini setakat ni ada 7 yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dalam pandangan ilmu firasat begitulah.
saya melukis ini pun mengikut gambaran gaib. Bukan saya suka-suka lukis, bukan imajinasi saya. Saya cek berdasarkan alam gaib begitulah. Okey, itu yang pertama lah. Okey. Yang kedua, apabila ini kan tadi macam puan tadi, puan tadi yang membuat panggilan dari Singapura tadi, jiran kita, di mana sukmanya telah dikeluarkan 3 dan 4 Ratu kan? Betul. Oleh Bomo tadi. Bila sukma tadi dikeluarkan oleh Bomo, dengan Bomo tadi memasukkan sukma ini ke dalam patung, maka patung itu barulah diikat, maka jasad, ini adalah talian hayat kita ini, talian sukma, talian jiwa ini, walaupun sukma ke mana dibawa, seolah-olah ada benang yang masih terikat dengan jasad. Oleh sebab itu, apa yang sukma dikenai, dizalimi, maka jasad pun kena. Kalau dicocok dengan jarum umpamanya patung itu, maka darah akan keluar di bahagian jasad. Macam tadi, puan tadi, sukmanya diikat di bahagian perut dan dada. Oleh sebab dia sesak nafas dan sakit nafas, begitulah. Sesak nafas dan sakit perut. Jadi saya harap tuan-tuan dapat penjelasan daripada apa maksud sukma. Oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, perlunya kita melindungi, membentengi sukma kita daripada dicerobohi, ditarik oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh sebab itulah saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan, paling tidak beli minyak ini dan mandi. Dapatkan minyak ini dan mandilah, paling tidak mandilah sekali atau 2 kali. InsyaAllah ini saya ramuan ni, minyak ni saya telah membuatnya secara secara khusus untuk penyakit berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan ilmu laduni, berdasarkan ilmu firasat begitu, mengikut syariat Islam. Tidak rugi tuan-tuan dan puan-puan. Type saja Kalipah Sari Sapa di Shopee, insya-Allah dapatkan ini. Bak kata pepatah Melayu, sediakan payung sebelum hujan, sebelum nasi menjadi bubur. Jadi ini okey, saya nak tunjukkan sedikit ini untuk berkongsi kalau boleh lah, benteng diri. Kalau boleh dapat. Tidak dapat lah. Kenapa dia buat hal ni? Ini tak dapat pula. Okey, tak apalah. Mungkin tidak diizini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tiba-tiba begini, mungkin tak di Corin, cuba kita cek. Okey. Ini gangguan okey, ini sedikit sebanyak tentang, saya berkongsi tentang Corin tuan-tuan. Lepas ni baru kita layan satu pesakit lagi. Okey, Corin banyak orang tanya, kebanyakannya masalah Corin. Jadi saya ambil daripada majlis pejabat mufti wilayah persekutuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh layari pejabat mufti wilayah persekutuan di Google, berkaitan dengan jin Corin. Di situ dinyatakan hadis-hadis. Jadi saya bacakan sedikit tentang Corin, sebab Corin ini memang bagai isi dengan kuku dengan jasad kita dalam kehidupan kita. Jadi saya bacakan sedikit untuk pengetahuan kita lah. Jadi di dalam Al-Quran, di dalam laman Mufti Wilayah Persekutuan itu dinyatakan, dimasukkan dengan surah Al-Zuhruf, ayat 36, iaitu, dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Pemurah, kami akan adakan baginya syaitan, yakni jin Corin, yang menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan jin Corin itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Ini surah Al-Zuhruf ayat 36. Itu menunjukkan bahawa dalil yang membuktikan bahawa wujudnya Corin di kalangan jin. Ni jin Corin ni sebelah kiri kita lah. Ni sebelah kiri kita ni jin Corin. Yang kedua, dalam surah Qaf,
ayat yang ke-23 hingga 27 tapi di sini ayat ini bukan 23, ini maksudnya surah Qaf. Mungkin ayat yang ke-27 kata silap saya, maafkan saya. Syaitan yakni jin korin yang sentiasa menyertainya di dunia dahulu berkata, wahai Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi sememangnya dia sendiri berada dalam kesesatan yang jauh terpesong. Ini mengikut ahli tafsir bahawa jin korin ini apabila dihadapkan dalam pengadilan, maka dia berlepas diri daripada kita. Maksudnya jin korin ni pandai, dia licik. Dia tak mau bertanggungjawab atas apa-apa yang dilakukan di muka bumi ini. Ni maksudnya jin korin. Itu buktinya wujudnya jin korin. Okey, dalam kita ambil dari hadis Nabi pula. Daripada Abdullah Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda, tidaklah salah seorang daripada kalian kecuali didampingi korinnya dari bangsa jin. Sahabat bertanya, termasuk engkau wahai Rasulullah? Maka baginda menjawab, ya, termasuk aku. Hanya Allah telah menolongku atasnya sehingga dia tunduk dan dia tidak memerintahku kecuali kebaikan. Ini riwayat Muslim, hadis nombor 2814. Ini menunjukkan korin itu benar-benar wujud dan lebih mendorong kepada kejahatan. Dan hadis yang lain, riwayat Imam Ahmad, riwayat Ahmad nombor hadis 3648, setiap kalian manusia ada korin pendamping dari bangsa jin dan juga korin dari bangsa malaikat. Sabda Rasulullah, setiap kalian manusia ada korin pendamping dari bangsa jin dan juga bangsa kalangan malaikat. Jadi untuk dipermudahkan beginilah, untuk dipermudahkan saya buat ilustrasi begitulah. Ibaratkan beginilah tuan-tuan dan puan-puan, saya ilustrasikan, iaitu di kalangan sebelah kiri manusia jin korin, sekiranya jasad tuannya itu wanita, maka korinnya akan menyerupai jasadnya lah, terutamanya bahagian muka. Dan di sebelah kanannya itu ialah jin korin di kalangan malaikat. Tapi ini sekadar hiasan ya tuan-tuan, jangan ini bentuk korin begini. Ini untuk memudahkan pemahaman kita. Saya suka untuk memudahkan, macam bentuk malaikat yang ada sayap, begitulah lebih kurang. Kerana dalam Al-Quran pun Allah menyatakan demi malaikat yang bersayap 2, 3. Jadi memang Allah gambarkan malaikat itu makhluk yang bersayap. Jadi mengikut dan begini. Jadi bagaimana korin boleh mengganggu manusia? Ya begini. Apabila oleh sebab apabila iman manusia itu merundum, jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua perbuatannya itu memang melanggar perintah-perintah Allah. Contohnya selalu pergi ke kelab malam, minta maaf lah, pergi ke kelab malam, main judi dan sebagainya, jauh daripada perbuatan-perbuatan kebaikan, maka jin korin tadi dia akan mendapat manfaat daripada perbuatan dosa kita ini. Jadi apabila pada satu tahap jin korin ini dapat memeluk, merangkul dari belakang dan tangannya memegang kolbi dan kolbun. Kolbi ini ialah jantung kita yang dimasukkan dengan Nabi segumpal daging. Kalau baik daging baiklah. Kalau gumpalan itu buruk, maka buruklah tingkah laku. Dan kolbun, apabila kedua-dua ini dapat dipegang oleh korin, jin korin tadi, akan memberi kesan kepada jasad, iaitu jasad akan pertama dia akan rasa takut mati. Jadi jasad akan rasa takut mati. Lepas tu selalu cepat rupa, was-was tinggi, ada bisikan-bisikan, bukan di telinga, sebenarnya bisikan-bisikan itu di kolbi dia. Kerana apa? Kerana jin tadi, korin tadi telah menggenggam di kolbinya, tangannya itu, sehingga tak dapat melepaskannya itu. Bisikan-bisikan dan hasutan, bisikan yang berbau hasutan, begitulah. Apatah lagi kalau ingin melakukan solat ke, banyaklah kacau
atau bilahu yang dilakukan oleh korin. Jadi itulah pentingnya kita menjaga supaya korin kita tidak lemah. Iaitu saya cadangkan mandilah paling tidak, kerana minyak ini juga adalah pelemah korin. Korin tidak boleh dibunuh. Korin tidak boleh dibunuh. Jika tuannya meninggal dunia, maka dia bertenggek di atas kubur tuannya sampailah hari kiamat, tiupan sangka kali pertama. Jadi itu saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan, beli tidak rugi. RM50 puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan, tapi alhamdulillah kita dapat menyelesaikan masalah. Tapi gara-gara kita tak dapat tak membeli dengan harga RM50, kita akan kerugian berpuluh-puluh beratus ribu kadang-kadang. Jadi kita teruskan dengan pemanggil seterusnya. Ada soalan, Ratu? Tidak ada. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti rancangan ini, terima kasih. Saya Khalifah Sari Sapar bersama Ratu Ulung Agong Utama Widodari. Scanner kita. Okey, ada panggil. Dia buat miss call aja. Bersama-sama insya-Allah pada malam ini menemani tuan-tuan dan puan-puan. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengikuti rancangan ini, bolehlah hubungi kami 0195300003. Boleh jauhkan handphone satu lagi puan tuan. Okey. Hello. Okey. Hello. Ya. Okey. Boleh saya tahu siapa nama Saya ini mak kandung, tapi saya mau mewakili mak saya. Okey, Ini mak kandung. mak kandung lah. Saya, Bagaimana, suara kuat sangat ke atau okey? Okey. Boleh. Okey, Ya. siapa nama mak kandung puan? Liwar bin Buliwan. Siapa puan Liwar bin Buliwan. Liwar bin Buliwan. Bin ke binti? Atau namanya? Binti. Liwar binti Buliwan. Umur berapa tahun puan? Binti. 68. Puan buat panggilan dari mana? Keningau Okey. 68. Okey, cukup puan. Keningau. Ya. Suara saya jelas puan? Jelas. Okey. Boleh kita bantu Ratu? Warna untuk ibunya? Warna putih. Alhamdulillah. Okey. Boleh membaca surah Al-Fatihah mewakili ibu puan, atau ibu boleh membaca surah Al-Fatihah? Kita Kristian. Non-Muslim. Sorry. Maafkan saya puan maafkan saya. Saya tak tanya tadi agamanya. Minta maaf puan Tak apa, saya terima kasih Okey. Terima kasih kerana saya juga mengalalukan agama selain agama lain selain agama Islam. Saya mengalalukan penglibatan mereka dalam rancangan saya kerana saya mahu perpaduan, harmoni. Maksudnya bagi agama Islam, agama kami amat mengalu-alukan penglibatan tuan-tuan khususnya selain agama Islam lah, supaya kita sama-sama berkongsi dan juga menyelesaikan masalah secara bersama. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, insya-Allah, tanpa mengenal agama, kepercayaan dan bangsa, insya-Allah. Okey puan mengikut ilmu firasat kami lah puan yang pertama, ibu puan ini ya sukma 3 dan 4 ni dikeluarkan dari jasad. Jadi inilah ini ialah keputusannya lah keputusan daripada yang didiagnosis ibu puan lah okey. Jadi okey, sukma 3 dan 4 ni dikeluarkan oleh saka warisan. Jadi izinkan saya menarik saka warisan ke sini puan. Boleh. Okey, saka warisan yang mengganggu jasad si pemanggil ini hadir sekarang. Okey Ratu. Belum hadir lagi. Hadir. Bagaimana Ratu? Cek. Saka lebih kepada betina, perempuan tua lah, nenek-nenek, tapi di bahagian tangan memegang
banyak macam apa ni? Okey. Gigi taring kecil-kecil dengan Okey. macam rantai lah yang dipegang. Bukan kamburon kau Dia Kamburon kau advance sikit lah nampak dia punya kamburong. Beginilah lebih kurang lah ni Saka ni. Puan, minta maaf Puan, boleh jauhkan handphone satu lagi Puan Boleh Puan? Boleh. Sebab mengganggu audio. Okey, kasih tahu. Boleh. Baru saya boleh dapat terangkan. Okey. Jadi di sini lah. Ibaratkan beginilah saka warisan ni. Ini saka warisan beginilah. Dia saka warisan ni beginilah macam nenek-nenek lah. Ini walaupun nenek-nenek ni kesannya kepada jasad ni Puan. Aduh, cukup berbisa ni. Otai masih berbisa dia ni. Aku ngerti. Dia ni. Jadi begini. Saka ada di sini Ada. Okey. Begini Saka. Okey Ratu, cuba terangkan sedikit Ratu apa yang masalah di bahagian sukma. Kalau Saka ni dia pernah menyarungi jasad lah berulang kali. Lepas tu ada serapan energi. Kalau sukma dia lemah, cuma ada dalam 30%. Dan bahagian belakang terutama di kawasan tempat korin ada bonggol kalau sukma. Wow. Di belakang badan mak Puan ada tertimbul tak sedikit? Ada daging lebih ke? Di belakang belakang badan ibu Puan ada bonggol, ada sedikit tak? Ada. Betul? Ada. Ya. Itu katakan tadi sukma ibu Puan ni telah diperlakukan begitulah. Untuk pengetahuan Puan buah pinggang ibu Puan pun ada masalah ni. Buah pinggang ibu Puan. Buah pinggang kiri dan kanan. Buah pinggang kiri kanan yang kanan 10%, yang kiri 20%. Jadi kalau boleh nanti cek dengan doktor lah bawa ibu Puan pergi doktor, cek buah pinggang walaupun 10% dan 20%, elok kita kesan lebih awal, diagnosis awal sebelum terlambat, sebelum nasi menjadi bubur Puan. Saya kata pergi. Ini nasihat saya lah. Dan yang kedua, ada juga di bahagian ini Puan, di bahagian jantung ni, bahagian paru-paru Ratu Ya. Kalau itu ada, kalau ini lebih pada kesan gaib. Maksudnya adalah kotoran-kotoran tempelan di kawasan bahagian paru-parunya. Okey. Di bahagian paru-paru ni ada masalah di bahagian paru-paru ibu Puan. Maksudnya dia sukar untuk bernapas. Ya, dia sesak napas. Sesak napas tu nampak ni, dia punya ni nampak. Di sini di sini nampak ni. Ya. Sesak napas ni 50% ni. Dia selalu ampus lah orang kata. Di bahagian perut. Lepas tu bahagian kaki. Ginilah. Izinkan saya menyuruh Saka ini untuk membersihkan sukma dan jasad ibu Puan boleh Boleh. Okey Saka. Dia bentuk nenek-nenek tu kan Ratu, dia pegang apa? Alat macam-macam Macam-macam. Boleh. Okey, berapa agresifnya tu? Agresifnya tu? Dalam 60%. Okey Saka. Apa guna yang kau buat apa banyak lucing Lucing ke apa tu? Macam kuku-kuku, kuku binatang lah. Aduh. Macam-macam lah aksesori dia. Itu apa yang kau buat tu Saka? Cuba beritahu saya. Nanti digunakan juga kalau macam contoh merawat, dia digunakan lah. Okey, kau dulu ikut tuan kau siapa? Laki perempuan? Perempuan. Guna untuk merawat. Betul. Mungkin keturunan Puan ni dulu seorang Bomo Hizan kot. Bomo Hizan ke apa? Bukan Bomo Hizan Tersilap murid. Iyalah. Ya Puan? Ya. Mungkin nenek moyang Puan dulu ada pandai-pandai juga merawat begini. Ya. Puan tahu ke?
Oh, tidak tahu. Nenek moyang sebab Tidak tahu. ini dakwaan Saka ni memang dia membantu nenek moyang dulu, membantu dalam upacara tertentu, dalam merawat dan sebagainya, begitulah. Tak apalah. Sekarang Saka sudah pergi. Saka dia hadir di sebuah rumah kayu bertiang. Dia membersihkan kotoran situ dan ada juga dia seolah-olah menarik sesuatu di tempat tersebut. Rumah kayu bertiang tu rumah siapa, Puan? Rumah ibu ke dulu? Rumah ibu, rumah ibu. Ya? Hello? Hello, rumah ibu. Rumah ibu dulu lah. Ada lagi? Ya, di kampung. Ada lagi rumah tu, Puan? Rumah ibu tu ada lagi? Ada. Oh, jadi izinkan saya bersihkan saja lah, Puan, Okey. Bukan saya bersihkan, Saka tu yang bersihkan. Sebab dia dia yang buat kotor, dia yang kena buat balik, bersihkan balik. Kemudian baru saya bantulah. Okey. Sesudah itu kita bersihkan juga kotoran sukmanya lah. Bersihkan. Gini, Puan, kalau boleh Puan nanti layari Shopee. Tahu Shopee, Puan, Tahu. Type aja Kalipa Sari Sapar. Type Kalipa Sari Sapar. Dapatkan minyak ni paling tidak 4 botol pun tak apa, Puan. Sebab satu botol kita masukkan, kita gunakan untuk spray dalam rumah. Jadi kita masukkan dalam spray ni dan kita spray di dalam rumah, satu keliling rumah kecuali tandas, Puan. Tidak boleh. Ya, sesudah itu boleh juga Puan membentengi rumah Puan. Boleh membentengi setelah membersihkan dalam rumah, baru membentengi rumah Puan. Dengan minyak ini, iaitu memasukkan, seperti yang saya terangkan tadi, masukkan minyak, satu botol minyak ini ke dalam mungkin 1.5 liter, tapi buang sedikit air di atas inilah. Jangan buanglah, minumlah sikit. Buang membazir kan. Lepas tu masukkan satu botol minyak Kalipa Sari Sapar ini, goncang, tutup balik penutupnya dengan sempurna, maka bocorkan atau lubang, buat lubang kecil paku dalam 2 inci itu kan, baru kita pancutkan sekeliling rumah. Allah, maafkan saya. Pancutkan sekeliling rumah, maksudnya rumah depan kanan, maksudnya kita masuk, kalau sini kanan, mulakan kanan di sini. Kita pancutkan, pancut. Kalau boleh ketika pancut dia jangan menyanyi, konsentrate lah. Sampailah bertemu dari belakang, masuk lagi ke depan sini, bertemu satu di tempat di mana kita pancut yang pertama tadi. Buat lagi kedua, kalau boleh 7 kali lagi bagus. Puan, kalau boleh 7 kali lagi bagus. Puan, insya-Allah. Okey. Insya-Allah rumah Puan akan terpelihara daripada kejahatan iblis, jin begitu. Puan, okey itu saja, Puan. Terima kasih banyak kerana bersiaran dengan saya. Okey, terima kasih, Puan. Okey, terima kasih. Okey, balik. Okey, satu lagi. Assalamualaikum. Ya, Puan. Ya, saya Siti. Panggilan dari mana Siti ni ya? Dari Kelantan. Dari Kelantan Sekejap Siti ya. Okey, siapa yang nak didiagnosis? Siti ataupun mewakili pihak lain? Saya sendiri. Okey. Siti binti Muhammad Syaufi. Okey, umur? 35. Minta maaf Siti kerana status warna hijau. Kita bagi yang lain lah kita minta maaf kerana status hijau. Maksud hijau ini bukan tak sakit, ada masalah sakit, tapi kita bagi utama pada orang lain yang lebih memerlukan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, panggilan dari mana ni Saya dari Lumpur, Perak. Dari Perak. Ya. Okey, siapa yang nak didiagnosis, Puan ataupun mewakili pihak lain? Saya Boleh saya tahu nama penuh? Zuhairah. Tidak jelas. Tidak jelas Zuhairah. Alamak.
Wan Zuhairah Wan Zuhairah binti? Syamsuddin. Okey, umur berapa? 49. Okey, Ratu, status? Hijau. Hijau, minta maaf minta maaf. Kita bagi yang lain pula. Kerana hijau ni tidak begitu kritikal. Kita bagi yang kritikal lah. Yang okey, kita sambut. Yang tadi juga. Ini orang lain. Ya. Ya, saudara. Halo. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, boleh saya boleh saya tahu nama saudara? Saya Martian bin Tahir, Tuan. Ulang balik. Tidak dengar sangat. Mat Yamin bin Tahir. Mat Yamin bin Tahir. Ya. Panggilan dari mana saudara? Dari Kinarut, Tuan. Dari PG Kinarut. Pernah bersiaran dengan saya sebelum ini? Belum, Tuan. Ini cuma kawan-kawan beritahu, jadi itulah, insyaAllah saya cuba. Alhamdulillah ada pahala ni. Okey, yang nak didiagnosis diri sendiri ke atau orang lain? Saya punya orang rumah, Tuan. Isteri Ya, isteri. Saya sekarang ada dekat saya ni. Elok diam bercakap boleh? Boleh, Tuan. Boleh saya bagi dia, ya, Tuan? Izin Boleh, Tuan. Boleh saya bagi dia, ya, Tuan? Izin Ya, okey, kita. Okey. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu nama puan Adilina binti Abdul Halim. Umur? Adilina. 41. Okey, cek status. Adilina. Wah, putih. Okey, putih. Status putih. Adilina Okey. Binti? binti Satung. Binti Abdul Halim. Betul, Abdul Halim. Tinggal di Kinarut lah kan? Ya, Kinarut. Umur 41. Okey. Sementara puan didiagnosis, boleh membaca surah Al-Fatihah puan sekali? Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh selawat Nabi 3 kali puan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 3 kali puan. Ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey puan, terima kasih banyak. Semoga dengan keberkatan selawat Nabi tadi menjadi asipak kepada kita. Ni keberkatan selawat itu fadilat. Okey puan, di sini Allahu a'lam dari sudut alam firasat dan begitu puan masalah puan ini lebih kepada di bahagian dada di bahagian dada, bahagian perut dan kepala. Ada bahagian kaki lah sukma 3 dan 4 ini dikeluarkan oleh saka warisan. Maka izinkan saya menarik saka warisan yang mengganggu puan ke sini, boleh? Boleh. Okey, saka warisan yang mengganggu jasad ini hadir sekarang dengan pantas. Saka hadir dengan sukma 3 dan 4. Bagaimana Ratu? Keadaan sukma nombor 3 tu dia ada sini ada nampak aura hitam tapi membentuk, lepas tu dia ada besar sedikit bahagian sinilah. Tengah macam beguk. Lebih kurang macam thyroid, tapi ini pada sukma lah. Okey, puan ada masalah di bahagian sini ke puan? Bahagian leher? Saya ada masalah bahagian Kepala 50% tadi. ni yang kepala tu 50% dan dada lah. Tapi leher sini leher. Ada tak? Sukma tu ada puan?
Kepala saya yang terlampau Sakit. Okey, tak apa. Ini memang pertalian antara itu tu. Berkaitan. Macam itulah. Okey. Okey, main ni. Oh. Kita tunjukkan. Jangan kau malu-malu nak tunjukkan sini. Ini yang Ratu tunjuk ni. Macam itulah. Dia ada Sukma. gelungan di bahagian tu. Jadi mungkin kaitan dengan kepala juga. Okey, Puan, untuk tanpa membuang masa. Sekarang masih sakit, Puan? Ya, sakit. Dia apa, selalu sakit lah. Bukan. Sekarang sebelah kiri kepala. Sekarang Kepala sebelah kiri. Sekarang kepala sebelah kiri sakit ke, Puan? Sekarang ni? Kurang sudah. Iya. Okey, tak apa. Masih lagi lah sakit. Memang masih hari-hari sakit lah. Bukan, detik ini masih sakit lagi? Detik ini? Rasa sakit? Tidak rasa sakit. Okey. Yang tadi ada rasa? Ya, tadi memang sakit lah. Okey. Setelah ditarik sukmanya ke sini. Sukma. Itulah. Itu pengaruhnya Saka ni. Okey. Kalau begitu, walau bagaimanapun, okey. Boleh Puan berkongsi masalah Puan sebelum ini, Puan? Masalah memang sakit lah sebelum ini. Okey. Sakit kepala, sakit perut. Okey. Lepas tu selalu bertengkar sama suami macam tu. Oh, iyalah. Itu untuk pengetahuan Puan tu, kalau bertengkar dengan suami tu, itu setan dahsim. Setan dahsim. Itu setan dahsim tu ada disebut oleh baginda Rasulullah. Sesungguhnya setan dahsim itu berada di jantung kita. Jadi untuk mengenyahkan setan dahsim daripada jantung kita itu, Puan kalau boleh lazimkan membaca surah Al-Kausar. Inna a'tainakal kausar sampai habis, Puan. Boleh? Nanti lazimkan untuk, ataupun selepas membaca surah Al-Kausar, tiup dan kita sapukan di bahagian dada kita. InsyaAllah dengan fadilat dan mukjizat surah Al-Kausar itu, setan dahsim tadi akan hancur dan musnah. Dia boleh dimusnahkan. Okey Puan. Jadi ginilah saka warisan ni. Bagaimana Ratu tadi? Keadaan saka warisan adil betina, tapi agresif dia dalam 70%, tidak memegang apa-apa, cuma dalam keadaan sentiasa amarah. Saka, kau berani lawan aku ke, Saka? Tidak. Tidak. Kalau tidak kau buat, hormat sikit depan orang. Ni kau buat macam nak marah je. Jangan kau marah. Dia marah lagi. Kau marah kata Haji Bahil, kena jual. Aku jual kau saka warisan. Ada untung sikit. Siapa nak beli saka warisan ni? Agresif dia berapa? 70%. Ya, 70%. Kleng, 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 kleng. Kau saka, kau jangan main saka. Okey. Jadi gini, kau dulu digunakan oleh siapa saka? Katanya lebih kepada ayah. Yalah, orang tua lah. Orang tua dululah. Ayah apa keturunan apa ayah Puan ada lagi? Ni ada lagi. Alhamdulillah. Dia dalam keadaan bagaimana keadaannya, Puan? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Ni pasal ini. Ya? Hello? Ya. Sebenarnya saka ini daripada jurai keturunannya lah. Faham maksudnya? Bukan ayah bela. Jangan salah sangka. Ayah tidak membela saka, tapi jurai keturunannya lah. Kita tak boleh buruk sangka. Faham maksud saya? Ya, faham. Ni dulu punya cerita. Okeylah. Kalau gitu Saka, kamu pergi sekarang bersihkan sukma di depan saya ni. Atau saya spray dengan ni. Kalau tak nak spray, saya akan spray di sini. Kalau sekarang ni Saka berada di rumah 2 tingkat, atas papan, bawah simen. Itu atas papan bawah simen tu rumah siapa, Puan? Rumah saya. Sebelum ini atau sekarang? Sebelum ni, sekarang rumah saya kasih tinggal. Saya pindah pergi Berek. Tidak, maksud saya sekarang ni yang rumah papan atas papan bersimen tu rumah siapa? Rumah ayah ke rumah Puan sebelum ini? Rumah saya. Rumah kamu, rumah Puan lah. Setelah berumah tangga lah.
Ya. Sebab Saka banyak buat pengisian atas jasad puan di situ Saka ni. Jadi ni mana Saka tadi? Saka tak banyak-banyak kau menyusahkan orang. Ni Saka ni. Ni Saka dia ni. Ada juga yang kadang-kadang berbentuk Saka harimau pun ada ni. Nampak ni bentuk Saka harimau ni. Ini kadang-kadang orang tua-tua dulu puan yang ni sekarang ni yang berlaku pada jasad puan ni, sakanya digunakan menggunakan energi jasad, menggunakan energi sukma tadi untuk energi jasad tadilah. Saka tadi. Apa dia? Ini ada di Facebook ni macam kritikal lah. Ada? Apa dia kata dalam Facebook? Apa dia kata? Ada yang Sarina Yusa Ashraf. Kenapa? Assalamualaikum, mau tanya, adik saya sakit, selalu sakit perut dan kepala. Selalu kena kacau hingga mau lari dari rumah, mau pergi hutan dan tidak mau. Anaknya mau makan anaknya macam ayam. Boleh. Siapa tadi? Dayang Sarina Yusa Ashraf. Okey, Dayang Sarina, boleh bagi nombor telefon. Nanti saya akan hubungi. Saya akan hubungi. Dayang. Tolong feedback Dayang Sarina, insya-Allah kami akan cuba membantu. Boleh juga yang ingin membantu tuan-tuan dan puan yang ingin bantuan yang segeralah. Ini kecemasan, talian kecemasan boleh. Type di situ atau type nombor supaya saya dapat hubungi. Ya puan? Ya. Okey, sudah kan? Sudah. Ratu? Sudah. Okey, jadi ada lagi apa-apa nak saya bantu puan? Halo tuan. Ya. Kalau dapat boleh dengan saya sekali Pak. Kalau saya mungkin ada masalah juga enggak? Bagaimana Ratu? Siapa? Ada nombor. Ginilah, insya-Allah boleh lain kali puan tuan hubungi saya sebab bagi peluang pada yang lain tuan. Boleh minta maaf Tuan, kalau boleh minta dia punya DNA ni orang rumah saya. DNA Ini sayang isteri ni, Tak apa, tahniah. Okey, DNA Ratu. Puan. Sukma pertama. 1, 2, 3. Panggil Sukma ke sini lah. Jangan nanti lain melalui belakang nanti. Okey. Yang sini Hadir. Sukma ada memang ke semua Sukma di sinilah. Okey. Sukma 1, 2 dan 3 Bugis. 45 Brunei, Melayu Brunei. 56 Bajau. 45 kalau pedagang. 4567 Bajau. Ulang balik. 1, 2, 3 Bugis. Okey. 45 Brunei, 67 Bajau. Itu campuran DNA lah, keturunannya dulu Ini dulu punya keturunan. Okey tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama. Okey, kita akan hubungi siapa tadi? Sudah? 81 betul? Ya. Okey, kita akan hubungi puan yang minta bantuan kecemasan tadi Harap disambut Hello. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ini puan yang menulis memberi hantar mesej tadi Ya saya. Okey, siapa yang bermasalah puan Saya punya adik. Adik siapa? Tapi adik saya di kampung sana sebelah. Kampung sebelah Ya. Alah, bagaimana Tempat mama. Alamak, boleh tak macam mana saya tak boleh bantulah puan kalau jasad tak ada di sebelah puan. Saya bagi nombor telefon dia, boleh tak? Boleh? Okey. Bagi nombor telefon. Terus boleh bagi terus? Kejap Pak. Boleh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti siaran ini, saya Khalifah Sari Sapar bersama Ratu Ulung Agong Utama Widodari, bersama juga
Oh ya, dan juga kru Narha Putih anak-anak murid saya bersiaran pada malam ini dalam lebih kurang 2 jam begitu. Oh ini Tak tahu. Apa nombor? Bukan. Nombor tadi. tak apalah. Berapa nombor tadi dia tak dibagi Tak, nak call balik ke? Cuba bagi balik. Oh, dia akan telefon balik ke? Jadi tuan-tuan yang ingin menghubungi kami bolehlah menelpon 0195300003. Ya puan. Apa dia call? Okey. Okey, ada nombornya? Ada kerja. Ada sudah ni. Okey. Boleh bacakan? 017. 017 Cepat Ustaz. 017 lagi puan. Boleh cepat sikit puan. Salah. Kejap Ustaz. Hilang sudah nombornya. 017. Okey. 868 868 lagi 78 78 51. 51. InsyaAllah saya akan hubungi. Okey, terima kasih puan. Ya, terima kasih juga Ustaz. 017 868 78 51. Harap-harap mendapat disambutlah. Siapa nama tadi Dayang Sarina tu nama tadi tu adiknya kakaknya. lagi perempuan. Yang ni macam adik lelaki tu dia cakap. Dayang Sarina Yusa Asraf nama kakaknya. Dayang Sarina. Hello. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. TikTok dari Waalaikumsalam. Kerja apa? Pergi siapa? Dayang Sarina. Dayang Sarina Yusa. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Ya. Okey. Ya, saya apa ni, kakak kamu yang bernama Dayang Sarina ingin bantuan saya untuk merawat adik kamu ke abang kamu? Ya. Okey. Hello. Ya. Saya Kalipah Sari Sapar dalam rancangan bersama Kalipah Sari Sapar. Okey, saya dapat panggilan daripada Dayang Sarina. Dayang Sarina supaya membantu adiknya. Jadi saya ni perawat, perawat. Jadi boleh saya bantu? Ini yang bercakap siapa Suami dia. Suami siapa? Suami Dayang ke suami siapa? Suami adik Dayang Sarina. Okey. Sekarang yang adik ipar kamu ada masalah ke? Isteri saya yang ada masalah. Oh, yang dia katakan Ratu ni lagi perempuan. Sakit adik dia. Oh, adik yang sakit-sakit tu Sakit perut dengan kepala. Yang sakit perut dengan kepala tu? Nama adiknya Nur. Betul adiknya nama Nur ke? Isteri kamu? Ya. Okey. Jadi gini tuan. Adakah ingin bantuan daripada saya? Bos setakat ni belum lagi lah. Kalau mungkin besok. Bukan, maksud saya ya itu terpulang pada puan saya pada tuan saya menawarkan untuk merawat isteri tuan dari jarak jauh malam ini. Kalau tidur sudah. Oh, tidur tak apalah. Ya, mungkin insya-Allah lain kali kan begitu, tak apalah. Sebab saya ini atas permintaan keluarga saya cuba memenuhi. Walau bagaimanapun tuan boleh mengikuti siaran saya ni di Facebook ataupun sekarang kita live ni tuan kita ni live di Facebook dan TikTok ni dalam rancangan Kalipah Sari Sapar tuan.
Okey. Okeylah, tak apalah. InsyaAllah. Macam mana saya doakan semoga isteri tuan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, terima kasih tuan. Assalamualaikum. Salam. Okey, kita off. Okeylah. Itulah kata tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kita sekadar menghulurkan bantuan. Bak kata apa baginda Rasulullah, sampaikan dariku meskipun satu potong ayat. Maksudnya paling sedikit pun satu potong ayat kebaikan umat Nabi Muhammad ini kepada sesama manusia begitu. Jadi bagaimanapun semuanya ni atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang baru saja mengikuti rancangan ini, terima kasih banyak kerana bersiaran dengan kami. Siaran ini boleh diikuti pada dua saluran utama, iaitu Facebook dan juga YouTube. Facebook dan juga TikTok. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ada pertanyaan, bolehlah bertanya langsung di sini di rancangan ini. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bagi mana-mana pesakit yang ingin sentuhan saya, bolehlah datang pada esok hari, iaitu hari Ahad pukul 10 pagi hingga 2 petang di lokasi di Madrasah Al-Madinah di Bandar Inanam. Jadi bagi tuan-tuan dan puan-puan di sekitar Kota Kinabalu, di kawasan Sabah ini, kalau ingin sentuhan daripada saya dan juga kru anak-anak murid saya, bolehlah datang mengunjungi pusat rawatan kami di Madrasah Al-Madinah di Bandar Inanam. Tuan-tuan boleh juga parking kereta di depan madrasah kami. Tu ada Inanam Mall. Inanam Mall tu ada parking kereta percuma. Jadi tak payah susah-susah nak cari parking kereta, tuan-tuan. Masuk saja Inanam Mall, naik ke atas, insya-Allah percuma. Jadi seterusnya sedikitlah ada pertanyaan bagaimana penggunaan minyak saya yang betul-betul. Ada juga yang beli tapi masih tak faham. Begini, apa khasiat minyak saya ni? Okey, begini. Yang pertama, saya bagi sedikit contoh. Minyak saya Khalifah Sari Sapar ni boleh diperoleh di Shopee. Type saja Khalifah Sari Sapar, KHALIFAH. Khalifah Sari Sapar di Shopee. Okey, sekiranya anda tuan-tuan dan puan-puan telah mendapatkannya, banyak khasiat yang boleh dipergunakan daripada minyak saya ini. Yang contoh yang pertama, seandainya tuan-tuan ada contohlah was-was dengan cincin ni contohlah, ni cincin ni ada orang tidak baik contoh, ataupun ada seseorang menghadiahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ada kadam atau tak ada kadam, kalau takut buka minyak saya ini, titiskan mungkin dalam 3 titis ke atau 7 titis. Sudah itu maka masukkan cincin ini dalam air yang berisi minyak saya tadi. Biarkan lebih kurang dalam setengah jam pun cukup lah. Setengah jam ke biarkan, ataupun 20 minit pun cukup. Sekiranya cincin ini ada kadam, sekiranya cincin ini berkadam, kadam tadi akan meninggalkan cincin ini. Kita kena faham, kadam bukan masuk dalam cincin. Kadam dia tidak duduk dalam cincin, tuan. Kadam di luar. Dia tak akan masuk benda-benda yang besi yang mati. Maksud saya besi-besi yang maujud ni, tidak. Jadi kadam tadi akan meninggalkan cincin ini. Kalau ada minyak saya, dia tidak akan tahan dengan aura minyak saya ini. Jadi untuk itu, kalau begitu juga dengan keris, contohlah, saya tak boleh buka. Ini contoh saya tak boleh buka, tuan, sebab ini ada live di TikTok. Memang dilarang lah kan, kerana TikTok ni ada budak-budak bawah umur yang menonton. Jadi saya tak boleh cabut keris ni, bukan kerana nak pantang, kerana tidak dibenarkan dalam TikTok. Jadi di sini sama juga. Tuan-tuan ambil minyak ni, minta maaf. Cabut keris, dan kalau boleh rendamkan di dalam air yang berisi minyak saya. Pun boleh. Ataupun tuan-tuan sapukan minyak saya
dan mandikan keris ini dengan minyak saya. InsyaAllah jika dia berkadam, dia akan lari. Kadang-kadang sesetengahnya kan kita takut barangan peninggalan lama ini berkadam, berhantulah. Itu kadang-kadang ada pernah berlaku pesakit saya tu, Ustaz, sejak saya beli minyak keris ni Ustaz, ada kawan saya bagi Ustaz, anak saya demam seminggu tak sembuh-sembuh Ustaz. Tu yang dia jumpa saya tu. Rupanya kesan daripada kadam keris tadi. Kadam keris ni bukan main tuan-tuan. Kadam keris ni maksud kadam, bukan kadam malaikat tuan-tuan. Tidak mungkin malaikat tu menjadi kadam, tidak. Ini ialah jin. Lebih buruk kalau jin tu bukan Islam. Jadi itulah, kalau untuk membuang benda-benda jin, yang pengaruh jin dalam keris, dalam cincin ke pedang dan sebagainya, bolehlah dengan menggunakan minyak saya ni. InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat dihindarkan semuanya. Begitu. Dan satu lagi, untuk penggunaan minyak ini macam saya jual ubat pula tuan-tuan di kaki lima ni. Begini, untuk minyak ni juga kita boleh gunakan untuk spray. Maksudnya kita masukkan sini, kita boleh dijadikan pembersih dalam rumah. Contohnya, ataupun di toko-toko kita, dalam restoran kita masukkan dalam 21 titis dalam spray, kita spray sekeliling restoran kita. Lepas tu di setiap meja spray dengan minyak ini. Kalau boleh jangan ada tetamu, sebab minyak ini minyak minyak atar, kasturi kijang. Jadi elok ketika tuan-tuan dan puan-puan tamat perniagaan begitulah, malamnya begitu spray lah. Kalau nak buat binting kedai boleh juga. Tuangkan dalam satu botol minyak ni ke dalam 1.5 liter air yang bersih ni, masukkan, Allahu Rabbi, alamak, terima kasih, minta maaf, masukkan ke dalam botol, tuang habis. Sesudah itu goncang dan tebuk, lubangkan di bahagian permukaan penutup botol ini, dan pancutkan keliling kedai ke keliling rumah ke, sebagaimana saya katakan tadi, pancutkan di bahagian keliling rumah. Contohnya di sini kanan rumah, kita masuk di sini, kita masuk rumah ni kan, di sini kanan lah contoh, atau di sini di mana kanan lah, kita tak tahu sebab ini mirror ni. Jadi kita kalau di sini kanan rumah, menghadap ke depan lah kan, kanan rumah, maka kita pancurkan pusing sampai sini, pusing balik. 2-3 kali pun, 7 kali, 3 kali pun memadai. Jadi rumah itu akan diliputi oleh aura berwarna putih keemasan. InsyaAllah jin ifrit tidak akan melintas dan masuki rumah puan, insyaAllah. Okey, ada soalan Ratu? Tidak ada. Kalau tak ada, kita teruskan pada pemanggil. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, bagi yang ingin bersama-sama rancangan saya bersama Khalifah Sari Sapar, bolehlah menelpon 01953 000003. Ada soalan di TikTok, Ratu? Berapa lama tahan kalau kita buat benteng ni, Khalifah? Okey. Di TikTok. Okey. Soal benteng rumah, bagaimana, berapa lama tahan benteng rumah? Jadi sebenarnya saya ada buat tadi, tapi oleh sebab sekejap, saya ada buat tadi benteng rumah ni, tapi tak tahu oleh sebab ini ada masalah masalah teknikal, tak keluar pula soalan ni. Tak apalah, begini, ini takdir Tuhan sudah. Kalau rumah yang dibentengi, begini, rumah yang sempurna dibentengi dengan minyak saya, Khalifah Sari Sapar. Minyak ini, dia apabila sempurna, dia satu aura berbentuk putih dan kuning meliputi seluruh rumah. Seluruh rumah ini akan diliputi oleh aura berwarna putih kuning keemasan. Dan berapa lama? Berapa lama itu? Yang pertama, itu dengan izin Allah lah kan, dengan izin Allah, semuanya atas izin Allah. Namun selagi yang pertama, sekiranya tuan-tuan puan-puan selepas membentengi rumah tuan-tuan itu, dan
digemilangi, disusuli dengan alunan zikir, bacaan-bacaan Al-Quran, maka aura tadi akan menembal dan bertambah kuat. Faham kan maksudnya? Ada Nabi pesan maksudnya rumah yang tak dibacakan ayat Al-Quran ibarat kubur. Itu Nabi beritahu kita. Kubur tu kan gelap, sepi, menakutkan. Jadi ibaratkan begitu. Jadi hiasilah rumah tuan-tuan perempuan dengan zikir, dengan bacaan Al-Quran, lantunan-lantunan Al-Quran yang merdu. InsyaAllah benteng yang melapisi rumah tuan-tuan dan puan-puan tadi akan bertambah kukuh dan tebal. Tetapi jika ada seseorang yang membawa botol arak, tiba-tiba dia bawa si Acong tu, minta maaf Acong ke siapa ke, tiba-tiba dia mabuk, dia masuk rumah tersilap, alamak ni bukan rumah gua, dia kata, dia keluar balik. Benteng tadi akan terkesan juga dengan aura arak tadi. Dia akan menipis. Ataupun satu rumah itu contohlah ada yang membawa kotoran-kotoran kotoran-kotoran ke dalam rumah. Dia contohlah, sebagai contoh bawalah mentakuk apa dipanggil tu, kalau di sana panggil Kapai. Todi bawa masuk, bukan kita, kawan masuk, dia termasuk dalam botol ke masuk dalam beg, lama-lama dia akan menipis. Dengan kata lain, aura tadi akan terkesan menipis. Begitu. Dan ingat tuan-tuan, sekiranya rumah tuan-tuan dibentengi dengan minyak kalipasari sapar, apabila ada satu kawan tuan-tuan datang masuk ke dalam rumah dan dia ada gangguan saka, sudah tentu dia akan rasa gelisah dalam rumah tuan-tuan. Kalau dia ada ilmu hitam, dia akan rasa gelisah dalam rumah tuan-tuan. Begitu. Jadi sampai bila, Allahu a'lam, kalau nak ibaratkan bateri lah. Bateri kita cas di kedai, kita cas 5 bar, 4 bar penuh. Untuk sampai rumah sendiri cas. Kurang cas, kita cas sendiri. Sampai bila lah sampai tuan-tuan memberhentikan mengecas bateri handphone tadi, maka dia tidak ada bateri lah, ibaratkan begitu. Jadi hiasilah, warnailah rumah kita dengan bacaan Al-Quran, begitulah. Okey, Allahu a'lam. Ada soalan lagi Dato'? Tidak, Khalifah. Okey, tak ada, kita terima panggilan kalau ada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menghubungi kami, menghubungi saya bolehlah. Menghubungi saya, okey. Dia masuk. Pada 0195300003. Bagaimana audio? Jelas? Okey bagi tuan-tuan dan perempuan. Okey, kita terima satu panggilan. Alamak, kenapa ada masalah ni? Okey, saya bagi kesempatan satu pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya tuan. Assalamualaikum tuan. Alhamdulillah tuan. Okey, siapa boleh tahu siapa yang buat panggilan ni? Ya, saya nak minta action bagi pihak lah tuan. Maksudnya kamu sendiri atau wakil? Wakil kepada isteri tuan. Isteri kamu? Ya tuan. Kalau gitu elok izinkan saya bercakap dengan isteri, boleh? Boleh. Izinkan saya bercakap dengan isteri. Saya izinkan Pak. Hello. Assalamualaikum puan. Salam. Boleh saya tahu nama puan? Fatimah. Nama penuh puan Fatimah Awang Ahmad. Fatimah Awang Ahmad. Umur puan? 40. 40. Tinggal di mana? Membakut. Okey, tengok status Ratu. Hijau. Hijau. Minta maaf kerana status warna hijau. Kalau anak boleh ke picture? Anak pula. Anak. Ya, sebab siapa nama? Siapa nama anak? Umairah binti Zulkarnain. Umur dia? Umur 9 tahun. Okey, Ratu, status. Putih. Anak boleh, anak putih. Okey. Umairah ada di sebelah ke?
Ada, sudah. Tak payah saya cakap dengan dia. Dia budak lagi. Cakap dengan ibunya. Oh. Okey. Budak mana dia tahu puan. Okey. Kalau gitu puan boleh membacakan surah Al-Fatihah bagi mewakili anak puan. Kalau itu kalau bukan ibu kandung boleh tak kita? Itu anak siapa? Anak suami saya ni yang tadi call. Kamu ayah kandung dia. Maksudnya anak tiri Ya. Kamu ayah kandung dia yang baca. Eloknya ayah kandungnya lah. Okey, siap. Halo tuan. Ya, boleh yang nak di-scan ialah anak tuan Ya, anak kandung saya. Okey, boleh. Boleh membaca surah Fatihah mewakili jasadnya. Boleh tuan. Baca sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, tuan. Jelas ke? Suara saya okey kalau boleh tuan dapatkan sedikit line yang kuat lah ini yang paling kuat ini tuan. Saya buka tingkap dulu tuan. Buka tingkap lagi. Yalah buat pegang. Ini betul-betul ni. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Begini untuk pengetahuan tuan, anak tuan ni diganggu oleh saka warisan lah, saka warisan. Okey, iaitu di bahagian perut lah tuan. Bahagian perut, bahagian dada dan kepala lah. Itu yang paling teruk. Mohon hadirkan saka warisan mengganggu jasad anaknya ini. Saka warisan hadir. Jantan betina Ratu? Jantan atau betina? Betina, nenek-nenek. Nenek-nenek. Agresif? 40%. Apa yang dibuat kepada Sukmanya? Sukma dipeluk. Wah, dipeluk Ni Saka ni betul-betul lah dipeluk. Bagaimana keadaan anak Sukma satu je kan, sama ketiga je kan Ratu kan? Ya. Macam ini. Ini lebih kurang nenek-nenek gini lah. Namun dia dipeluk bukan dah keadaan begitu. Sukma itu dipeluk oleh Sukma Saka tadi. Bagaimana keadaan di bahagian apa Sukma tu yang kotor Ratu? Kepala dengan kawasan bahagian perut. Perut dan kepala tuan. Biasa dia macam mana masalah anak tuan? Badan menyusut, kurus, macam orang tidak cukup makan. Dia punya kes ni, dia pernah lari daripada rumah. Lari daripada rumah kerana apa? Bergaduh ke? Kerana tak sedarkan diri ke? Macam dia hayal, dia pergi ke taman permainan yang terdekat. Tanpa dia sedar lah. Tanpa dia sedar, tanpa dia meminta izin. Okey. Yang terbaru bila tu tuan? Yang terbaru lebih kurang 3 minggu lepas. 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Masih berlaku lagi? Sekarang ni Okey tuan, ini sebenarnya ada pengaruh saka warisan ni puan tuan yang daripada mana yang pasal tu kan? Saya atau ibu dia tu? Mantan ibunya. Mantan ibunya pula. Ibu kandungnya, mantan suami isteri tuan lah Okeylah, begini, saya dalam seperti yang saya katakan, saya ni mekanik tuan. Jadi saya tahu siapa datang saya betulkan aja. Okeylah tuan. Saya tak mau tuduh-menuduh nantilah kan. Yang penting kita selesaikan perkara ini. Okey. Saka, bersihkan Sukma sekarang yang kamu ganggu. Jangan Ratu? Sedang membersihkan Sukma. Okey. Lepas tu bersihkan jasad.
Kalau sekarang ni Saka berada di sebuah rumah kayu. Rumah kayu. Tiang ada ke? Tiang, lepas tu di bawahnya ada simen. Separuh saja. Macam mana tu, tak faham tu. Itu rumah siapa? Rumah lama ke tuan? Rumah mentua. Rumah mertua. Rumah mertua lah. Mentua sekarang ni. Macam tu. Maksudnya ibu rumah tu rumah papan lah. Lepas tu di bawahnya tu simen gitu ke tuan? Ya. Okey. Izinkan saya bersihkan saja bukan saya. Boleh, tuan. Minta maaf, Saka yang bersihkan. Dia yang buat kotor, dia yang bersihkan. Buat apa kita nak bersihkan? Okey, Saka membersihkan. Yang rumah yang Okey. balik-balik ni kan, rumah yang ada lagi satu. Okey. Lepas tu bersihkan pada jasad. Anak ada di situ ke tuan Ada tengah tidur. Tak apa. Saka yang saya suruh bersihkan. Dia yang mengotori jasad dan dia yang bertanggungjawab untuk membersihkannya semula. Sesudah itu baru saya yang melakukan Sudah dibersihkan? Okey, dah bersihkan semua dah tu Semua. Sukmanya pun dah dibersihkan Semua sudah. Okey, dimasukkan begitu ke dalam jasadnya begitulah Ratu kan? Okey, dan seterusnya saya akan melakukan ruqyah. Tuan-tuan dan puan-puan yang ingin melakukan ruqyah sendiri pun boleh. Gunakan minyak ini membaca surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun, surah yang ke-23 ayat 97 dan 98. Bunyinya waqur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Saya boleh berkongsi dengan tuan-tuan lah. Begini ni. Ini yang selalu saya baca ni. Ini ayat yang untuk yang ayat yang sering saya gunakan untuk menghancurkan kotoran-kotoran Saka, meleburkan aura-aura sihir dan juga segala alam jin, alam jin, kotoran-kotoran alam jin menggunakan ayat ini dengan juga minyak ini. Itu itu boleh. Jadi kita bersihkan dengan waqur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayadurun. Okey. Satu. Alhamdulillah sudah dibersihkan. Jadi tuan lepas ni boleh dapatkan minyak ni di Shopee tuan Boleh tuan. Yang rumah yang dia lari itu bukan rumah ini tuan. Tidak. Bukan. Maksud saya bersihkan tu kesan yang kesan garis masa yang sebelum ini. Semua itu dibersihkan. Dia ada pertalian gitu tuan maksudnya rumah-rumah lama yang pernah diduduk oleh jasad begitulah. Apa lagi tu? Okey tuan. Alhamdulillah tuan. Okey, jadi untuk tu kalau boleh mandikan anak dengan minyak ni lah. Mandi, lepas tu spraykan dalam bentuk spray ni, spraykan dalam seluruh dalam rumah, luar rumah begitulah, supaya keluarga tuan ni tidaklah agak panas begitulah. Ada lintasan jin ke Ratu rumah dia? Tidak ada tu kalau tiada Okey. Jadi itu saja tuan terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Ada soalan. Okey, apa soalan dia? Siapa ni? Nora Jannatul. Nora Jannatul. Okey. Dia cakap dia dari Semporna. Okey. Dan ada masalah bahagian dada, sakit kaki, bahagian sebelah kiri dada selalu sakit dan membuatkan dia semput lah. Lutut selalu sakit. Macam ada sesuatu yang bergerak aktif ketika pagi. Dia nak tahulah apa jenis gangguan yang macam gitu. Biasa Nora Jannatul dari Semporna. Itulah katakan tadi. Saya nak kaitkan dengan sukma. Ini semua penyakit ni ada pertalian dengan sukma tuan-tuan. Saya rujuk kepada Saka tadilah. Saya ingin berbicara sedikit tentang Saka. Saka ini begini. Apabila sukma tuan-tuan dan puan-puan, adik-beradik, saudara dan saudari yang telah berjaya dikeluarkan, dikuasai oleh Saka warisan,
Dan saka warisan ini dia akan melakukan sesuatu atas sukma kita. Macam ni sukma 2 dan 3. Dia bawa tak tahu di mana saka, di mana dia tempat tinggal lah. Kadang-kadang dia bawa ke gunung yang tinggi, kadang-kadang dia bawa menyelam dalam lautan yang dalam, sehingga kan jasad kita rasa takut, berdebar-debar tak tentu arah. Sekiranya saka tadi mengikat barangkali tali benang yang gaib di bahagian kaki, maka kaki itu akan mula-mula peringkat awal dia akan rasa kebas-kebas. Lama-lama dia akan rasa tidak rasalah. Dia rasa kaki itu dah tak ada. Lalas, lumpuh. Begitulah kesan daripada perbuatan saka warisan ini. Oleh sebab itu kita kena jagalah. Jaga sukma kita ni daripada diambil diambil secara paksa oleh saka warisan, begitulah. Sebab saka warisan ni tuan-tuan, saya nak berkongsilah ni. Saka warisan ni tuan-tuan, ni tengok betul-betul saka warisan ni. Saka warisan ini ni untuk pengetahuan tuan-tuan, ini rata-ratanya lah orang-orang tua dulu, bukan kita sekarang. Nenek moyang kita dulu. Contohnya ini ialah hantu raya yang sering digunakan orang dulu-dulu menjaga kebun, menjaga rumah, menjaga diri supaya dia dihormati, ditakuti oleh masyarakat. Yang kedua, jin iprit. Jin iprit ni pun orang suruhan, terutama bomoh-bomoh hitam, pengamal ilmu-ilmu hitam. Seterusnya pengamal ini ialah perakang atau balan-balan lah. Balan-balan atau di Sabah dipanggil sesetengahnya tu balan-balan. Kalau di Semenanjung ilmu penanggal. Dan ini juga digunakan untuk menakuti masyarakat, protek diri dan sebagainya. Satu lagi ialah hantu galah ni, jin galah. Ini pun digunakan untuk menakut-nakutkan. Dan seterusnya ini gondorwo. Gondorwo pun sama juga, digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu. Begitu juga dengan harimau putih, apa lagi ni, satu lagi buaya putih dan sebagainya. Ini semua antara saka warisan yang bukan saka, jin saka yang sering digunakan orang dulu-dulu untuk tujuan tertentu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Dan apabila pemilik saka yang pertama tadi meninggal dunia, saka tadi akan mencari waris. Kerana apa? Biasanya tuan saka tadi akan beritahu, aku mau kau jaga 7 keturunanku, ataupun aku mau kau jaga keturunanku. Kalau keturunan, selagi dia keturunan, jin tadi akan menjaga. Dia memang patuh saka tadi kepada tuannya. Itulah kata nenek-nenek kebayan sampai sekarang ni, tak pasal-pasal dia mengaku ini cucu dia lah, ini cucunya lah. Tak pasal-pasal ni kebayan. Itulah. Oleh sebab itu, bagaimana kita kena jaga sukma kita daripada diceroboh. Jadi maksudnya sukma kita ni jangan sampai ditembusi oleh saka tadi. Jangan. Kalau tuan-tuan boleh belajar sifat, belajarlah. Kalau tuan-tuan boleh belajar, mampu nak belajar, tak kira dengan mana-mana saja, belajarlah. Dengan pusat-pusat rawatan dan sebagainya. Yang penting tuan-tuan berusaha untuk membentengi diri, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi untuk itu, kalau nak belajar dengan saya boleh, tak ada masalah. Datang ke Sabah, insya-Allah boleh belajar dengan saya dengan ilmu ini. Begitu. Okey, saya harap dan satu lagi, boleh dengan menggunakan minyak saya ini benteng diri. Untuk membentengi diri tuan-tuan puan-puan, perlu mandi minyak ini. Paling tidak 3 kali paling tidak 3 kalilah mandi minyak ni. Dengan minyak ni maksudnya bercampur dengan air pemandian lah. Ratu ada soalan? Ada. Dia ni nak bertanyakan tentang mimpi dia lah, sebab dia selalu mimpi terbang sampai di awan-awan. Kalau itulah saya kata tadi, kalau mimpi terbang di awan macam Superman ke, Highman ke, Datuk Wingman, Datuk Patrick. Datuk saja. Oh, Datuk Patrick. Okeylah. Datuk Patrick Dia nak minta tolong sangatlah, sebab dia tanya pasal itu, sebab dia selalu bermimpi benda yang sama terbang di awan-awan. Itu kata-kata tadi, sekiranya sukma Datuk Patrick ini dipegang oleh saka warisan dan saka warisan itu membawa terbang, maka jasad dan perasaan Datuk Patrick ni akan
terkesan, terasa sebagaimana sukma tadi dibawa oleh saka warisan. Jadi untuk tu Datuk Patrick boleh dapatkan minyak ni. Kalipah Sari Sapar di Shopee dan cuba mandi. Mandi insya-Allah, kalau apa dia kata ada Islam ke tak Islam tak kira kan. Mandi dan kerap mandilah, paling tidak amalkan dalam seminggu. Kalau masih lagi gangguan, telefon saya. Di luar pun boleh, dalam pun boleh, insya-Allah. Elok di luar siaran lah, supaya kita boleh bercerita lebih panjang. Kalau dalam siaran ni agak terhad. Contohnya nak tanya siapa yang buat dan sebagainya, saya tak boleh lah beritahu sebab ini siaran langsung ditonton oleh seluruh dunia, boleh menonton siaran saya ini. Walaupun niat saya bersiaran ini untuk menyahut seruan Nabi, iaitu sampaikanlah dariku walaupun sepotong ayat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, share lah rancangan ini kepada rakan-rakan. Semoga perbuatan kita ini mendapat barokah, bertali arus pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, bertali arus rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala atas diri kita, atas kita menyebarkan sesuatu ilmu yang manfaat. Jadi saya rasa sekarang pukul berapa ni? 10.30. Jadi saya rasa hampir 2 jam Ratu. Ya. Jadi ada soalan terakhir sebelum saya tutup rancangan ini? Tidak ada. Okey, kalau tidak ada, InsyaAllah bagi tuan-tuan dan puan-puan yang ingin sentuhan rawatan saya, bolehlah hubungi saya, datang di pusat rawatan saya, Madrasah Al-Madinah di Inana Mall, depan Inana Mall pada esok hari Ahad pukul 10 hingga pukul pukul 2 petang, pukul 10 pagi hingga 2 petang. InsyaAllah saya akan cuba merawat sentuhan tangan saya dan juga kru anak-anak murid saya. Saya Kalipah Sari Sapar, sebelum mengundur diri saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, frasa-frasa yang tidak tersengaja. Maklumlah, bumi mana yang tidak ditimpa hujan, manusia mana yang tidak melakukan silapan, apatah lagi saya ni secara langsung, secara live begitu. Oleh itu apa yang penting bagi saya, bagi kami di studio sini, apa paling tidak kita dapat mengundang rahmat dan keberkatan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas usaha yang sedikit ini. Harapan saya semoga anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.